Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam produktif. Anda bersama saya, Siti Sakinah dari Malaysia Productivity Corporation, MPC, dalam program MPC Productivity Talk siri ke-9. Kami bawakan anda setiap hari Jumaat jam 3 petang di MPC FB Live. Stay tuned. Bersama kita pada hari ini adalah Dr. Suryati Zainal Abidin, Timbalan Pengarah Seksyen Peningkatan Bakat. Terima kasih Dr. Suryati kerana dapat menghadirkan diri pada program MPC Productivity Talk kali ini. Baiklah, selaras dengan wawasan kemakmuran bersama 2030, Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC, sebuah agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, telah mempromosikan sijil perakuan E-Shared Prosperity Organisation, ESPO. ESPO merupakan inisiatif dalam talian yang mempromosikan konsep penciptaan dan perkongsian kekayaan melalui sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti PLWS. Ini mewujudkan hubungan antara produktiviti dan juga prestasi dengan sistem upah oleh organisasi yang diiktiraf. Sijil perakuan ESPO juga mengiktiraf dan menerapkan PLWS dalam sistem papasan mereka. Sijil ini juga dikeluarkan secara elektronik kepada organisasi yang berjaya melaksanakan PLWS. Baiklah doktor, secara amnya dan pengenalannya, apakah itu sijil perakuan ESPO dan mengapa organisasi perlu untuk daftar dan dapatkannya? Terima kasih Puan Sakinah kerana menjemput saya pada kali ini. ESPO ataupun E-Shared Prosperity Organisation telah dilancarkan pada 17 Disember tahun 2020 oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, di mana sijil ini telah diiktiraf oleh MITI dan juga Kementerian Sumber Manusia ataupun KSM. ESPO ni bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada syarikat yang telah mengamalkan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti ataupun kita panggil sebagai PLWS. Jadi dalam PLWS ini ia akan berlandaskan kepada prinsip penciptaan dan perkongsian kekayaan di antara majikan dan pekerja. Jadi PLWS merupakan satu kadar upah yang fleksibel di mana ia berteraskan faedah yang dikongsi bersama di antara pekerja dan majikan, di mana insentif yang diberikan adalah bersesuaian, adil dan selaras mengikut prestasi kerja dan peningkatan produktiviti. Jadi objektif ESPO ni Puan, yang pertama kita bertujuan untuk memperakukan organisasi yang melaksanakan perkongsian dan pembahagian keuntungan ataupun kita refer sebagai mutual wealth creation dan juga wealth sharing di antara majikan dan pekerja. Objektif yang kedua, Puan Sakinah, kita hendak mengiktiraf organisasi yang mengamalkan PLWS itu sendiri, dan juga objektif yang ketiga, kita hendak meningkatkan lebih banyak penyertaan organisasi di luar sana melaksanakan PLWS. Jadi faedah utama sijil ESPO ini sudah tentunya adalah image sebagai syarikat ataupun organisasi kemakmuran bersama, di mana ia meningkatkan kepercayaan pekerja terhadap majikan serta kita mahukan lebih banyak lagi, ramai lagi individu yang berkemahiran di luar sana untuk menyertai syarikat yang diperakukan oleh ESPO. Okey, jadi doktor, organisasi yang bagaimana yang layak diperakukan sijil ESPO? Puan Sakinah, inisiatif ESPO terbuka kepada 800,000 peniaga yang berdaftar bagi kategori sendirian berhad dan juga 6 juta syarikat perniagaan, di mana fokus utama kita adalah syarikat-syarikat perniagaan dalam 5 sektor ekonomi utama. Sebagai contoh, sektor ekonomi di bawah pembinaan, perkilangan, perkhidmatan, kuari dan perlumbungan dan juga sektor pertanian. Jadi tidak kira sama ada syarikat itu di dalam kategori besar seperti MNC ataupun LLC ataupun juga MSME,
selagi syarikat itu berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM, maka syarikat itu layak untuk memohon sijil perakuan ESPO. Sijil ESPO ini dilaksanakan secara atas talian dan sijil dijana secara elektronik. Organisasi yang berminat perlu mengunjungi laman Sesawang MPC dan mereka perlu menjawab 20 soalan penilaian kendiri yang berkaitan amalan syarikat di dalam pelaksanaan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti. Penilaian kendiri ini berdasarkan kepada 3 kriteria utama, iaitu insentif berdasarkan bonus, insentif berdasarkan produktiviti dan juga prestasi syarikat dan juga prestasi pekerja serta insentif kemahiran. Adakah syarikat anda sebuah organisasi kemakmuran bersama? Adakah anda ingin menjadi sebuah organisasi kemakmuran bersama? Adakah anda maklum bahawa ribuan organisasi telah diperakukan oleh Kerajaan Malaysia sebagai organisasi kemakmuran bersama? Adakah anda ingin tahu bagaimana organisasi anda juga boleh diberikan sijil perakuan organisasi kemakmuran bersama? Proses perakuan adalah mudah dan kurang dari 10 minit. Anda perlu mengguna sistem ESPO dalam talian yang boleh diakses melalui internet dan ianya adalah percuma. Saya akan memberitahu anda caranya sebentar lagi. Izinkan saya terlebih dahulu memberitahu anda tentang faedahnya kepada anda. Semua organisasi yang berjaya merupakan organisasi kemakmuran bersama. Mereka mengamalkan PLWS atau sistem gaji berkaitan produktiviti. PLWS adalah sistem upah fleksibel yang berdasarkan faedah bersama pekerja dan majikan, di mana insentif yang diberi bersesuaian, adil dan selaras mengikut prestasi kerja dan peningkatan produktiviti. PLWS adalah pendekatan ke arah perkongsian dan penciptaan kekayaan yang dihasilkan oleh organisasi dengan pekerja mereka. Untuk makluman anda, terdapat 3 komponen PLWS. Komponen tersebut adalah bonus, insentif berasaskan produktiviti dan prestasi, dan insentif berasaskan kemahiran. Bukti-bukti kajian di seluruh dunia menunjukkan organisasi yang melaksanakan PLWS, kesetiaan kaki tangan kepada organisasi mereka akan lebih tinggi. Pekerja lebih berminat untuk memastikan organisasi terus menjana keuntungan baru di mana mereka tahu mereka turut berpeluang berkongsinya. Kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Sumber Manusia dan Perbadanan Produktiviti Malaysia mengiktiraf organisasi-organisasi kemakmuran bersama. Jom mulakan langkah anda sekarang. Gunakan sistem ESPO di www.mpc.gov.my/ESPO. Jawab 20 soalan dan dengan segera keputusan penilaian organisasi anda akan dikeluarkan. Sijil perakuan akan dijana oleh sistem jika organisasi anda memenuhi syarat. Mesej ini disampaikan kepada anda oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia. Okey doktor, setakat ni berapakah organisasi yang telah diperakukan sijil ESPO dan bagaimana maklum balas yang diterima daripada pihak luar? Okey, pada tahun 2021 lebih daripada 20,000 organisasi yang telah menerima sijil perakuan ESPO. Dan daripada jumlah ini, lebih 15,000 organisasi tersebut merupakan organisasi dari sektor perkhidmatan. Kita berharap lebih banyak lagi syarikat di luar sana supaya segera mendaftar sijil ini. Kerana dalam konteks ini juga, MPC telah melakukan kerjasama strategik bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia ataupun CIDB, di mana syarikat pembinaan yang diperakukan ESPO akan dapat meraih 5 mata untuk program pembangunan kontraktor secara berterusan ataupun CIDB refer sebagai CCD point. Tujuan pemberian CCD point ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran
dan kompetensi yang berkaitan di kalangan kontraktor. Mata CCD yang terkumpul daripada pemberian sijil ESPO ini amat penting untuk syarikat-syarikat kontraktor memperbaharui lesen perniagaan di bawah CIDB. Okey, baiklah, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. CIDB beri 5 mata CCD kepada perniagaan anda dengan menggunakan sistem E-Shared Prosperity Organisation (ESPO). Adakah perniagaan anda terlibat dalam industri pembinaan? Adakah perniagaan anda berdaftar dengan Lembaga Industri Pembinaan Malaysia CIDB? Tahukah anda bahawa CIDB memberi 5 mata CCD kepada perniagaan anda jika menggunakan sistem E-Shared Prosperity Organisation (ESPO) untuk menilai status pelaksanaan PLWS? Pernahkah anda mendengar tentang sistem upah berkait produktiviti PLWS? PLWS adalah sistem upah fleksibel yang berdasarkan faedah bersama pekerja dan majikan. Insentif yang diberi kepada pekerja adalah bersesuaian, adil, selaras mengikut prestasi dan produktiviti pekerja. Kaedah perkongsian kekayaan yang berasaskan PLWS bakal mewujudkan keharmonian dan meningkatkan produktiviti serta daya saing perniagaan anda. Di antara ciri-ciri perniagaan yang berjaya di dunia adalah mereka mengamalkan PLWS sepenuhnya. Sistem ESPO merupakan satu sistem dalam talian yang mengeluarkan sijil perakuan ESPO kepada perniagaan yang telah berjaya melaksanakan PLWS. Sijil perakuan ESPO ini diiktiraf oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Sumber Manusia dan Perbadanan Produktiviti Malaysia. Anda boleh menggunakan sistem ESPO di alamat berikut: http://www.mpc.gov.my/espo/bahasa.html. Penggunaan sistem adalah percuma dan mengambil masa kurang dari 10 minit sahaja. Sijil perakuan ESPO akan dijana secara serta-merta jika perniagaan anda memenuhi kriteria PLWS. Pesanan ini dibawa oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia, MPC. Baiklah penonton, soalan berikutnya adalah untuk Doktor. Bagaimana pula yang dikatakan employees are the assets of an organisation dan kaitannya dengan sijil perakuan ESPO ini? Okey, Puan Sakinah. Apabila kita bercakap mengenai employees are the assets of an organisation, sebenarnya kita merujuk kepada pembangunan modal insan dalam sesebuah organisasi. Ya. Ini amat bertepatan dengan Malaysia Productivity Blueprint dan juga rancangan Malaysia yang ke-12 di mana dalam dasar dan polisi di bawah rancangan Malaysia ke-12 ini dia telah menetapkan polisi yang menuju ke arah membangunkan bakat masa hadapan. Ya. Berdasarkan statistik pasaran buruh yang dijana oleh Perkeso dari tahun 1990 hingga 2020, tahap kemahiran bekerja berkemahiran tinggi hanya pada kadar 39% berbanding 61% bekerja berkemahiran separuh mahir dan kurang mahir. Menurut kajian yang telah dilaksanakan oleh pihak DOSEM juga pada tahun 2019, majoriti kadar pekerja secara relatifnya lebih rendah, iaitu 39% menerima gaji di bawah RM2,000 ya, dan juga 23% daripada pekerja menerima gaji di antara RM2,000 ke RM3,000. So dalam konteks ini, selain daripada jenis pekerjaan yang bersifat high value content ya, tahap kemahiran seseorang pekerja akan juga diambil kira dalam menentukan kadar upah. Jadi salah satu elemen yang diberikan perhatian di dalam ESPO adalah elemen kemahiran, di mana ESPO menekankan pemberian insentif
kepada pekerja yang mempunyai kemahiran multi-skilling, multitasking dan juga kemahiran bersijil dalam bidang tertentu seperti dalam sesuatu sektor, industri, pekerjaan maupun teknologi untuk meningkatkan produktiviti. Jadi pemberian insentif ini sekaligus akan mengiktiraf pekerja yang berproduktiviti tinggi dan di samping dapat meningkatkan kemahiran tenaga buruh di dalam negara. Jadi doktor, bagaimana pula dengan organisasi atau syarikat yang tidak mempraktikkan PLWS? Adakah mereka masih berpeluang untuk mendapatkan sijil perakuan ESPO? Boleh Puan Sakinah, mereka masih lagi berpeluang kerana berdasarkan kepada maklumat oleh Kementerian Sumber Manusia, kita ada hampir 90,000 majikan mengamalkan PLWS pada tahun 2020. MPC amat komited untuk mempelawa lebih banyak lagi syarikat untuk diberikan sijil perakuan ESPO. Jadi di antara inisiatif yang kita jalankan adalah ESPO Advocating Platform, ESPO Industry Briefing, program bimbingan secara hands-on menerusi virtual training PLWS pada tahun 2021. Dan pada tahun tersebut, MPC telah berjaya membimbing sebanyak 67 syarikat PKS untuk melaksanakan PLWS. Dan pada tahun ini, program ini masih kita teruskan di peringkat pejabat-pejabat MPC wilayah. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjemput syarikat-syarikat PKS di luar sana untuk mendaftar ke program virtual training PLWS. Dan program ini sekarang sedang dibuka di mana kuota bagi setiap wilayah adalah 15 syarikat PKS. Okey doktor, apakah yang mendorong organisasi untuk terus mempraktikkan sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti dan bagaimana untuk mengetahui mereka terus menjadikan amalan ini sebagai yang terbaik dalam organisasi masing-masing? Okay, sebagai dorongan kepada organisasi untuk terus mempraktikkan PLWS ini, satu platform pengiktirafan telah disediakan menerusi Anugerah Organisasi Kemakmuran Bersama. Okey, Puan Sakinah ya, anugerah ini kita wujudkan di bawah program transformasi upah ke arah peningkatan produktiviti dan pampasan pekerja yang baru diperkenalkan pada tahun lepas. Pada tahun lepas, kita telah berjaya mengiktiraf 18 organisasi model ESPO dan saya amat berharap menerusi platform anugerah ini, ia dapat memberikan motivasi supaya lebih banyak organisasi melaksanakan PLWS. InsyaAllah pada tahun ini, anugerah ini akan diadakan pada bulan September yang akan datang. Baiklah doktor, selain daripada program-program yang doktor telah nyatakan tadi, apakah strategi dan medium dalam mewawarkan dan mempromosikan supaya lebih banyak lagi organisasi atau syarikat mendaftar dan mendapatkan sijil perakuan ESPO ini? Okay. Selain daripada program virtual training PLWS dan anugerah organisasi kemakmuran bersama, MPC menawarkan platform self-learning menerusi modul online ESPO. Jadi kita jangan lepaskan peluang ini untuk mengikuti modul pembelajaran ini menerusi platform My Latihan Maya MPC. Bagi sesiapa yang telah lengkap menghadiri latihan virtual ini, mereka layak mendapatkan sijil latihan yang juga dijana secara elektronik. Di My Latihan Maya, pembelajaran mengenai ESPO ini dibahagikan mengikut 5 sektor ekonomi. Organisasi dan syarikat di luar sana boleh mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana untuk mendaftar dan juga terdapat contoh-contoh PLWS telah disediakan menerusi My Latihan Maya ini mengikut kategori sektor. Di samping itu, kita juga menjalankan kempen promosi berkenaan dengan ESPO dan PLWS ini melalui ruang media sosial yang disediakan menerusi platform Facebook MPC dan juga YouTube channel PLWS. Dan juga kita ada siri webinar dari Seksyen Peningkatan Bakat yang akan diadakan dari semasa ke semasa. Baiklah doktor, soalan terakhir daripada kami, apakah harapan doktor dalam menyokong kepada kelestarian produktiviti dan kemakmuran bersama ini? Inisiatif yang telah dilaksanakan oleh MPC ini merupakan satu inisiatif yang signifikan ya Puan Sakinah kerana ia mampu menyumbangkan kepada kelestarian produktiviti negara dan juga kesejahteraan rakyat.
seperti yang saya tekankan sebelum ini, organisasi ESPO merupakan organisasi yang melaksanakan sistem pengagihan kekayaan yang lebih saksama kepada pekerja dan majikan. Dalam satu kajian yang telah dilaksanakan sebelum ini, kita nampak kenaikan sebanyak 15% di dalam tahap produktiviti akan memberi sumbangan kepada kenaikan sebanyak 10% dalam keuntungan organisasi. Dan ini juga akan memberi kenaikan sebanyak 10% dalam kadar upah pekerja. Oleh itu, dengan unjuran pertumbuhan ekonomi negara pada tahun ini di antara 5.5% dan 6.5%, saya amat positif menyatakan ESPO boleh menyumbang kepada tahap produktiviti buruh dengan anggaran 3.6% pada tahun 2025 nanti. Pensijilan ESPO mensasarkan sebanyak 100,000 syarikat untuk diperakukan pada tahun 2025 ya. Dan ini dijangkakan dapat meningkatkan sumbangan kepada pampasan pekerja sebanyak 40%. Di samping itu, ESPO juga mengenengahkan elemen faedah kepada pekerja dan kadar upah mengikut prestasi, yang mana ini juga mematuhi prinsip ESG. Apa yang kita maksudkan ESG di sini, ia merujuk kepada prinsip environmental, social dan juga governance. Dalam konteks ini ia juga akan mencapai kepada kemakmuran bersama kerana kesemua elemen ESG ini adalah intipati penting dalam sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti. Ini akan membawa kepada kemakmuran bersama kerana pengagihan kekayaan yang telus dan saksama adalah berdasarkan kepada prestasi dan produktiviti pekerja dan juga keuntungan syarikat yang boleh kita berkongsi bersama. Realizing Malaysia's Shared Prosperity Vision 2030, Malaysia has made its commitment to ensuring the country achieves sustainable growth along with fair and equitable distribution. Malaysia's Shared Prosperity Vision 2030 encapsulates the pledge. As businesses, do you know how you could ensure this commitment becomes a reality? Well, there are two key factors. Would you like to know about them? The World Bank and OECD have proved that productivity is the answer to economic growth. Your employees are a crucial asset to your business productivity improvement. You have to equip them with the necessary skills and competencies to produce better products and services for your business. Next, how could you make sure the growth is sustainable? The answer is you need to share the additional incomes or your profits resulted from productivity improvement with your employees. Such sharing will motivate them to improve their productivity and increase their loyalty to the organization. Shared Prosperity Organization is an organization that practices rewarding or sharing with their employees wealth creation from productivity. All successful companies are shared prosperity organizations. How about your organization? You could check whether your organization is a shared prosperity organization by performing a self-assessment at https://mpc.gov.my/ESPO. This message is brought to you by the Malaysia Productivity Corporation. The only true and sustainable prosperity is shared prosperity. Joseph E. Stiglitz. Terima kasih Dr. Suryati di atas perkongsian itu tadi. Demikianlah penerangan terperinci dan kupasan bagi tajuk kita pada hari ini, ESPO melestarikan produktiviti ke arah kemakmuran bersama. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada tetamu jemputan kita Dr. Suryati Zainal Abidin, Timbalan Pengarah Seksyen Peningkatan Bakat MPC. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama, Jumaat 3 petang. Stay safe, kekal positif, kekal produktif.